Saya ingin membentangkan tentang konsep faraid. Konsep faraid ialah hukum syarak atau perundangan Islam yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah untuk memberi manfaat dan keadilan pada semua manusia dalam semua aspek kehidupan mereka. Konsep keadilan dalam bahasa Arab adalah mengikut pentafsiran Islam tidak sama dengan konsep keadilan menurut kefahaman manusia. Al-adalah dalam Islam bermaksud meletakkan sesuatu pada kedudukannya. Dalam pengagihan harta, keadilan telah didefinisikan sebagai memberi hak kepada seseorang waris bersesuaian dengan kedudukan, status dan tanggungjawab terhadap keluarganya, masyarakat, negara dan agama. Dalam pengagihan pusaka antara lelaki dan perempuan, tidak semestinya dibuat secara sejajar atau sama banyak sebab ia berkait rapat dengan hak dan tanggungjawab. Faraid ialah berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' sahabat dan ijtihad mereka mengenai isu-isu tertentu. Dalam Al-Quran ada dua bentuk ayat yang berkaitan dengan pewarisan, iaitu ayat mujmal dan ayat mufassal. Kalimat kategori pertama menjelaskan hak waris secara umum tanpa menyatakan bahagiannya secara terperinci. Malah dari kategori ayat kedua yang merupakan ayat Al-Mawarid, Allah SWT telah menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai waris dan kadar saham atau bahagian masing-masing. Faraid ada makna yang pelbagai, misalnya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Menurut istilah syarak, faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya seperti anak, isteri, suami, ibu dan lain-lain menurut hukum Islam. Harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkannya setelah dibahagikan kepada semua pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris seperti zakat atau nazar, dan wasiat yang dibenarkan oleh syarak serta tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta. Bentuk harta yang boleh dibahagikan secara faraid ialah tanah, bangunan seperti rumah, barang kemas seperti emas, perak dan lain-lain, insurans dan wang tunai serta binatang ternakan. Konsep harta pusaka didefinisikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, termasuklah harta bendanya, hak-hak kebendaan dan sebagainya. Ia dikenali sebagai at-tarikat atau al-maurud yang diagihkan kepada waris-waris lepas ajal dijemput. Pada masa yang sama juga, pengurusan harta pusaka dalam kalangan umat Islam merupakan suatu kaedah yang perlu difahami oleh semua pihak. Khasnya masyarakat Islam sendiri untuk mengelakkan perselisihan faham. Kerap kali kita mendengar perselisihan faham atas kesan permasalahan harta pusaka hingga membawa kepada konflik, perebutan harta, perselisihan yang berterusan dan sehingga memerlukan penyelesaian pengadilan daripada mahkamah. Permusuhan keluarga malah yang lebih berisiko sekiranya melibatkan jenayah seperti ugutan sehingga membolehkan ancaman nyawa dan pembunuhan. Selain itu, penentuan mengenai pengagihan harta pusaka ditinggalkan ahli keluarga akan ditentukan menerusi kaedah faraid dan ia akan diputuskan oleh mahkamah syariah bagi memastikan keadilan kepada semua pihak. Pensyarah di Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim ada mengatakan bahawa selepas kematian seseorang ia bermaksud dia tidak lagi mempunyai hak mutlak, iaitu hak sepenuhnya ke atas harta itu melainkan warisnya. Seterusnya, saya memberi laluan kepada Arisha dan Nabilah untuk meneruskan pembentangan ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Natasha binti Mat Yusof. Saya akan terangkan tentang pelaksanaan faraid di Malaysia. Undang-undang yang berkaitan dengan pewarisan harta berwasiat dan tidak berwasiat adalah terletak di bawah senarai persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang asas yang terpakai kepada agihan pusaka orang Islam adalah tertakluk kepada hukum syarak.
Manakala ada beberapa pengecualian juga boleh diberikan kepada pembahagian tanah adat di Negeri Sembilan dan pembahagian tanah rancangan seperti di Felda. Ini adalah tertakluk kepada undang-undang tertentu yang mungkin berlainan daripada hukum syarak. Antara agensi yang terlibat dan ciri-ciri harta yang diuruskan adalah yang pertama, Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi menguruskan harta pusaka yang besar seperti nilai harta yang lebih daripada 2 juta dan harta yang berwasiat. Ini adalah tertakluk kepada Akta Probate dan Pentadbiran 1960. Yang kedua, Unit Pembahagian Pusaka Kecil dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Mereka menguruskan harta pusaka yang kecil seperti nilai yang kurang daripada 2 juta ringgit dan harta yang tidak berwasiat. Ini adalah terletak di bawah Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil 1955 dan Peraturan HPK 1955. Yang ketiga adalah Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad menguruskan harta pusaka yang ringkas seperti harta alih dan nilai harta kurang daripada RM600,000. Ini adalah terletak di bawah Akta Perbadanan ARB. Sekian sahaja daripada saya. Persilakan Arisha untuk meneruskan slide ini. Assalamualaikum. Sehingga kini masih belum ada undang-undang bertulis mengenai pusaka orang Islam. Mahkamah Syariah memutuskan kes-kes yang berkaitan pusaka orang Islam perlu dirujuk kepada hukum syarak. Fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti juga perlu dirujuk dan digunakan di dalam amalan seperti bahagian Baitul Mal dalam ketiadaan waris. Negara-negara Islam yang lain seperti Mesir dan Indonesia mempunyai undang-undang bertulis mengenai pusaka orang Islam yang tiada di Malaysia. Mahkamah Tinggi Syariah ialah satu perlembagaan yang memperuntukkan hukum syarak, undang-undang diri dan keluarga untuk orang Islam. Hukum syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tidak berwasiat terletak di Senarai Negeri Perkara 1 dan Senarai Negeri Perkara 2. Hukum syarak ini terhad dari segi bahagian-bahagian waris yang mengikut faraid, kesahihan harta, hibah, nasab dan lain-lain yang berkait dengan undang-undang diri si mati yang Islam dan tuntutan harta sepencariannya. Itu saja. Seterusnya saya akan serahkan kepada Puteri Nur Izzati untuk mengulaskan bahagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Izzati binti Megat Amirul Zaini Jamalullah. Untuk bahagian saya pula, saya akan menerangkan kesan-kesan yang jelas dapat dilihat apabila sistem faraid dilaksanakan dalam pengagihan harta pusaka di dalam Malaysia. Okey. Kesan yang pertama sekali seperti kita boleh nampak dalam slide tersebut, satu lot tanah yang kecil tidak akan mempunyai ramai pemilik yang tidak berdaftar selepas beberapa generasi. Keterangan yang lebih jelas dia bermaksud satu lot tanah yang kecil itu hanya akan mempunyai sedikit sahaja pemilik walaupun beberapa generasi telah berlalu, walaupun setiap generasi ke satu generasi pemilik tanah tersebut akan ada sedikit saja dalam emas yang kecil. Mereka ini tidak berharap pembahagian pusaka disebabkan bahagian masing-masing yang terlalu kecil. Kiranya satu lot tanah itu pemilik dia sedikit saja, tak banyak walaupun sudah beberapa generasi berlalu. Okey. Kesan yang kedua pula ialah walaupun posisi sesuatu tanah itu sesuai untuk pembangunan, ia tidak boleh dibangunkan akibat pemilik berdaftar telah meninggal dunia. Pusaka yang kecil keluasannya akan menjadi jumlah yang besar kalau dicampur berjutaan orang Melayu atau Islam. Jadi akibatnya pembangunan tidak boleh dijalankan walaupun posisi tanah itu sesuai atau dikiranya strategik kerana pemilik berdaftar telah meninggal dunia. Maksudnya satu posisi tanah itu tak boleh dibangunkan untuk apa-apa tujuan pun sebab pemilik berdaftar telah meninggal dunia. Tanah itu juga tidak boleh dijual mahupun dipindah milik, melainkan
semua waris yang tertentu, semua waris yang berkaitan telah menjadi pemilik berdaftar dan telah bersepakat dan sebulat suara untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan ke atas tanah tersebut. Seterusnya, pelaksanaan faraid juga dapat menghindari pengabaian wasiat si arwah, tiada pertikaian antara pewaris dan ketiadaan dokumen bagi proses pengagihan harta pusaka. Ini kiranya harta-harta arwah diturunkan segala harta benda dan pusaka kepada orang-orang yang tertentu, pada waris-waris yang tertentu lah. Jadi semua harta pusaka arwah ni dijaga dan dibela, lebih baik dari terbiar begitu saja. Maksudnya semua harta benda arwah, semua si arwah ada orang jaga, tidak akan terbiar macam tu saja. Akhir sekali, kesan pelaksanaan faraid yang paling jelas yang boleh kita nampak dalam Malaysia ialah diskriminasi antara ahli keluarga dapat dielakkan. Setiap waris yang berkaitan yang tertentu akan menerima hak mereka yang sepatutnya dengan adil. Hal penangguhan dan kegagalan pengagihan sering sekali terjadi dalam menguruskan pengagihan harta pusaka si arwah dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi dengan adanya faraid, hal ini dapat dielakkan. Masalah ini dapat dielakkan dengan sistem faraid. Faraid ni cukup efektif untuk memastikan semua waris, semua orang yang mempunyai hak atas harta pusaka si arwah, mereka akan menerima agihan mereka dengan adil dan saksama. So pergaduhan, pertingkahan, rasa tidak puas hati itu tidak akan timbul jika hak mereka dibela dan harta yang ditinggalkan oleh arwah dituntut oleh mereka, oleh si waris-waris dengan cara sama rata. So semua dapat adil dan sama rata. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan bagi kepada Najwa yang akan membentangkan bahagian dia dalam slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada doktor dan teman-teman sekalian, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu dan cabaran faraid. Seperti yang kita lihat, contoh yang pertama adalah faktor waris. Misalnya mentaliti waris. Mentaliti waris yang merasakan pembahagian harta pusaka tidak penting. Jadi mereka akan melengahkan usaha untuk menyelesaikan harta pusaka dan seterusnya mereka membiarkan sahaja harta pusaka itu beku. Contoh yang kedua ialah hubungan waris yang renggang. Hubungan kekeluargaan yang renggang akan menjadikan tiada permuafakatan dan ketiadaan permuafakatan ini akan membawa kepada sukar untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting. Seterusnya, waris yang ramai. Apabila waris ramai, macam adik-beradik yang ramai, akan menjadikan perebutan harta pusaka dan seterusnya akan menimbulkan sikap tamak antara waris dan akan ada berlaku penipuan dan sebagainya. Faktor cabaran yang seterusnya ialah faktor birokrasi dan pentadbiran. Yang pertama, agensi pentadbiran mengenakan bayaran yang tinggi. Hal ini akan membebankan waris dan seterusnya waris akan membuat keputusan untuk membiarkan sahaja harta pusaka itu mati beku kerana ketidakkemampuan untuk membayar agensi berikut. Yang kedua, terdapat pelbagai agensi. Hal ini akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang Islam dalam memilih agensi-agensi yang sesuai. Dan yang ketiga, orang Malaysia kurang pengetahuan tentang pembahagian harta pusaka. Mereka tidak tahu ada agensi-agensi yang berbeza dan mereka juga kurang pengetahuan untuk membezakan bidang kuasa agensi-agensi tersebut. Isu dan cabaran faraid yang terakhir ialah sikap dan pengetahuan masyarakat tentang faraid. Yang pertama, pemilik harta mengambil ringan tentang dokumen-dokumen penting.
Contohnya, mereka menghilangkan dokumen penting, lalu hal itu akan membebankan waris untuk mencari dokumen-dokumen tersebut untuk menyelesaikan harta faraid. Yang kedua, tidak membuat persediaan awal. Ini kerana mereka beranggapan bahawa harta pusaka akan diuruskan dan dibahagi melalui hukum faraid. Lalu mereka tidak membuat sebarang persediaan awal. Itu sahaja dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih.